Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan gegaran fizikal susulan daripada kejadian gempa bumi kuat yang berlaku di Sumatera, Indonesia. Syukur Alhamdulillah tiada siapa yang terjejas ekoran bencana ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan rasa duka cita atas bencana banjir yang kini melanda negeri-negeri pantai timur dan rasa simpati saya kepada semua yang terkesan. Salam takziah kepada mereka yang telah kehilangan orang yang tersayang, serta jutaan terima kasih kepada seluruh keluarga Malaysia serta agensi-agensi yang terlibat dalam membantu mereka yang terjejas. Ketahuilah bahawa kerajaan sentiasa komited untuk membantu semua yang terkesan. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada perkara-perkara positif yang bakal membantu rakyat dan perniagaan pada tahun ini. Pertamanya adalah inisiatif Semarak Niaga bernilai 40 bilion ringgit bagi membantu PMKS bangkit semula. 21 Februari yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia dengan peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit bagi membantu PMKS bangkit semula selepas terkesan teruk dengan pandemik COVID-19. Rata-rata usahawan yang saya temui mengaku impak COVID-19 kepada perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakannya kekal bertahan dengan bantuan dan inisiatif yang disediakan kerajaan seperti moratorium, pinjaman mudah dan subsidi gaji melalui Perkeso. Bagi PMKS di luar sana yang masih memerlukan bantuan, gunalah peluang ini dan silalah memohon mengikut keperluan dan bidang masing-masing. Sememangnya, kerajaan menawarkan pelbagai solusi untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh perniagaan. Salah seorang usahawan yang berada di majlis pelancaran tersebut ialah Encik Syekh Muhammad Khalib Syekh Abdul Majid, pengusaha keropok leko Nurtihah Enterprise. Perniagaannya terjejas teruk dan hampir tutup. Namun dengan bantuan pinjaman dari Agrobank, alhamdulillah beliau kekal bertahan dan mampu bangkit semula hari ini. Saya adalah seorang pengusaha ropok leka Hulu Selangor. Alhamdulillah saya telah menerima moratorium daripada pihak kerajaan yang mana bantuan tu telah disalurkan di bawah Agrobank. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu, saya dapatlah untuk berdaya saing dan memantapkan lagi perniagaan. Alhamdulillah, pada saya proses untuk menerima bantuan tu mudah. Kalau kita lengkap apa yang diperlukan, dokumen-dokumen tu saya rasa amat mudah. Saya rasa tak ada masalah lah untuk saya memohon bantuan seperti ini. Kita di MOF amat gembira mendengar cerita usahawan-usahawan yang bounce back ini. Harapan saya, peruntukan 40 bilion ringgit ini dapat sedikit sebanyak membantu usahawan-usahawan di luar sana. Jadi, jangan lupa memohon. Baiklah, kita akan beralih pula kepada inisiatif Jamin Kerja dengan peruntukan sebanyak 4.8 bilion ringgit bagi mewujudkan 600,000 pekerjaan sepanjang tahun 2022. Inisiatif ini merangkumi insentif penggajian, latihan dan penempatan jangka pendek ataupun MyStep, serta program latihan dan peningkatan kemahiran iaitu Upskill Malaysia. Jamin kerja ini juga turut memanfaatkan golongan OKU, majikan yang menerima calon pekerja yang terdiri daripada golongan orang kurang upaya OKU akan diberi insentif oleh kerajaan selagi mereka memenuhi kelayakan yang ditetapkan. Sebagai contoh, Perkeso telah membantu Encik Sentil anak lelaki Kasinatan di KFC Sentul Raya. Encik Sentil ni lumpuh di sebelah bahagian badan. Beliau telah berjaya melepasi temu duga dan juga telah melapor diri untuk bertugas pada 2 Februari 2022 sebagai customer crew. Contoh kedua pula, Perkeso telah membantu Puan Siti Zubaidah binti Ali daripada Bukit Beruang, Melaka. Beliau adalah OKU Pekak dan Bisu dan berjaya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang jahit di Azam Cempaka Tailor. Di sini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada 5 majikan terbaik yang memberikan peluang pekerjaan kepada lebih 10,000 pekerja di Karnival Jamin Kerja tempoh hari. Majikan-majikan tersebut adalah 7-Eleven, Malaysia Sdn Bhd, Lotus Stores, Malaysia Sdn Bhd, Mattel, Malaysia Sdn Bhd, Syarikat Telekom Malaysia Berhad dan Mr. DIY Group Berhad.
Pada 2 Mac baru-baru ini, saya telah lancarkan PLC Transformation Program ataupun PLCT ataupun dipanggil Program Transformasi Syarikat Tersenarai. Perkara ini telah pun saya umumkan pada bulan Oktober tahun lalu, di mana program ini akan diterajui oleh Bursa Malaysia. Ada 5 fokus tumpuan untuk meningkatkan tarikan bagi syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, iaitu pertama, agar syarikat tersenarai sentiasa mampu menyerlah berdasarkan prestasi yang baik. Kedua, agar syarikat tersenarai berkembang sebagai organisasi yang mampan, bertanggungjawab sosial dan beretika. Ketiga, agar syarikat-syarikat ini menampilkan tadbir urus korporat yang sentiasa ditambah baik. Keempat, agar syarikat tersenarai diperkasakan secara digital. Dan kelima, agar syarikat-syarikat ini mampu menyokong usaha membina dan memajukan sosio-ekonomi Malaysia. Yang penting sekali adalah outcome untuk rakyat dan ekonomi kita. Syarikat yang lebih prihatin dari segi sosial dan alam sekitar, contohnya, insya-Allah akan lebih berdaya tahan dari segi mengekalkan pekerja dan mengembangkan perniagaan. Dan ini tentunya akan menyumbang kepada pertumbuhan sosio-ekonomi negara. Untuk pengetahuan semua, sejak lebih setahun lalu, Kementerian Kewangan telah memulakan usaha penyelarasan fungsi-fungsi JLIC dan GLC. Ini bagi memastikan mereka akan terus mampu untuk mempercepatkan pemulihan dan pertumbuhan sosio-ekonomi Malaysia pasca pandemik. Sehubungan itu, 1 hari terbuka GLC 2022 akan dianjurkan pada 11 hingga 13 Mac di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Bertemakan aspirasi masyarakat, inspirasi negara. Ianya berpaksikan kepada 5 fokus utama, iaitu rakyat, perniagaan, ekonomi, kesihatan awam dan agenda Bumiputera. Hari terbuka ini akan memberi peluang untuk rakyat mengetahui lebih lanjut tentang peranan dan sumbangan syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan ataupun GLIC di dalam pembangunan sosio-ekonomi Malaysia. Selain itu, pengunjung juga boleh mendapat maklumat lanjut mengenai peluang-peluang pekerjaan dan biasiswa yang ditawarkan oleh beberapa GLC dan GLIC. 6 GLIC, iaitu Khazanah Nasional Berhad, Permodalan Nasional Berhad ataupun PNB, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, KWAP, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan, Lembaga Tabung Haji, Lembaga Tabung Angkatan Tentera bersama-sama Petronas dan lebih dari 20 GLC akan menyertai pameran di hari terbuka GLC ini. Tangan yang menghayun buayan dapat menggoncang dunia. Bersempena Hari Wanita yang akan disambut pada 8 Mac ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada seluruh lapisan wanita di Malaysia. Kepada usahawan wanita di bawah bajet 2022, terdapat bantuan untuk usahawan terkesan sebanyak RM240 juta melalui program Dananita daripada MARA, Tekunita daripada Tekun, BSN serta Agrobank. Manakala untuk menjana pendapatan dari rumah pula, sebanyak RM6.24 juta disediakan. Kadang-kala bila terlalu sibuk menjaga kerjaya, suami atau anak-anak, kaum wanita terlepas pandang untuk menjaga diri mereka. Jadi saya sarankan setiap wanita untuk menjalani ujian mamogram dan ujian saringan kanser cervix di mana RM11.5 juta diperuntukkan untuk tujuan ini. Tidak lupa juga ibu-ibu yang bekerjaya dan memerlukan sokongan dari segi penjagaan anak. Di bawah bajet 2022, RM30 juta disediakan untuk bangunan-bangunan kerajaan seperti hospital dan universiti awam bagi menyediakan taska. Banyak lagi bantuan-bantuan khas untuk wanita yang boleh anda semua manfaatkan. Layari saja portal manfaat bajet untuk maklumat lanjut. Ekonomi sudah kembali rancak, rakyat juga sudah boleh merentas negeri. Saya berharap tatkala kita berurusan harian, jangan lupa untuk terus menjaga keselamatan diri dan keluarga dengan mematuhi SOP COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan. Stay safe, everyone.